A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Saba ayat 18 kan? Ayat 18. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 16. Ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Maksudnya, maka mereka berpaling, iaitu penduduk Sabak, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang besar yang membinasakan mereka. Dan kami gantikan dua kebun besar mereka yang subur itu dengan dua kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Okay, pengajarannya pertama, sesiapa yang kufur dengan nikmat Allah, maka Allah akan menukarkan nikmat tersebut dengan azab. Sama ada nikmat tersebut dibinasakan semasa di dunia atau mereka dimatikan awal. Yang kedua, cara yang terbaik untuk menjaga nikmat yang diberi Allah ialah dengan mentaati perintah Allah. Maka nikmat akan terus terjaga, bahkan akan ditambah oleh Allah. Yang ketiga,
Maksiat. Maksiat adalah penyebab utama kepada hilangnya nikmat. Manakala beriman kepada Allah penyebab kepada rezeki yang bertambah dan berkat. Ayat 17. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Maksudnya, demikian itulah kami balas kepada mereka dengan sebab kekufuran mereka. Dan tidaklah kami balas kecuali disebabkan pengajarannya. Pertama, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum manusia dengan musibah dan azab, melainkan dengan sebab perbuatan mereka. Yang kedua, balasan Allah mengikut apa jenis amalan manusia. Okey. Kita sambut tadabbur. Kalau ayat yang lepas, Allah cerita pasal nikmat yang Allah bagi kepada penduduk Sabak. Dan nikmat itu apa dia? Apa bentuk nikmat tersebut? Kebun, buah-buahan. Maka ayat hari ini Allah nak sebut nikmat yang lain yang melengkapkan lagi nikmat buah-buahan, kebun, iaitu nikmat keamanan. Ada dua nikmat besar yang manusia sangat perlukan. Satu, apa dia? Ataupun dua musibah besar manusia. Satu, lapar. Yang kedua? Takut. Kalau ada dua, inilah nikmat yang terbesar kan. Kadang-kadang lapar tak ada, makanan ada. Tapi duduk dalam ketakutan. Maka kenyang itu bukan nikmat. Kadang-kadang dah aman, tapi makanan tak ada. Pun bukan nikmat kan. Sebab tu Allah bagi nikmat pada orang musyrikin Mekah. Sebelum Allah utuskan sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul, Allah bagi
dua nikmat ini kepada mereka walaupun mereka kufur. Apa nikmat tersebut? Siapa tahu? Ha? Orang di? Itu penyebab kepada dua nikmat tersebut. Allah sebut dalam surah Quraisy. Falyabudu rabbah hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Tuhan yang memberi kamu makan daripada lapar, lapar. Kemudian wa amanahum. Amanahum min khauf. Ini dua musibah. Kalau Allah hilangkan kelaparan dan Allah bagi keamanan, itulah nikmat terbesar. Betul kan? Jadi Allah dah bagi nikmat makanan kepada Sabah. Dalam ayat yang lepas. Dua kebun besar kan? Tapi akhirnya mereka kufur. Hari ini Allah nak bagi tahu nikmat seterusnya iaitu waja'alna, dan kami jadikan bainahum, di antara mereka. Mereka ni siapa? Penduduk Sabah. Di antara mereka wa bainal qura, dan di antara qura. Qura apa dia? Negeri. Dia jamaah plural. Kalau satu benda, qaryah. Qaryatun. Pernah dengar qaryah? Qaryah masjid. Qaryah masjid. Qaryah masjid. Apa mana dia? Qaryah bahasa Arab, masjid bahasa Arab, bahasa Melayu apa dia? Apa bahasa Melayu? Yes, Qaryah ni dalam bahasa Arab, mana-mana tempat yang ada orang, sama ada kecil ataupun besar, kawasan tu kecil ke besar, ataupun sama ada penduduk tersebut sedikit ataupun ramai, semua dinamakan Qaryah. Itu bahasa Arab. Tapi bila bahasa Arab dimelayukan, apa makna Qaryah? Taman. Saya ahli Qaryah. Ana ahli Qaryah. Bahasa Arab tu, ana ahli Qaryah. Taman Tun. Taman Tun je bahasa Melayu. Okey, kalau satu Qaryah, kalau jamak, kalau plural, qura. Sebab tu ada di Mekah ada satu universiti. Siapa tahu? Di Mekah satu je universiti. Jami'ah ni universiti. Ummil Qura. Jami'ah universiti Ummil Qura, ummu ibu. Kan, ummu ibu. Qura, negeri-negeri. Apa ni Ummul Qura? Salah satu nama Mekah. Mekah ni ada nama dia Mekah, ada nama dalam Quran Bakkah, dan ada juga dalam Quran nama Mekah ialah Ummul Qura. Kenapa dinamakan Ummul Qura? Sebab Mekah ni ibu kepada segala negeri seluruh dunia. Kalau ikut geografi, Mekah ni di tengah-tengah dunia. Okey. Kami jadikan antara mereka iaitu penduduk Sabak wa bainal qura, dan antara negeri-negeri. Negeri-negeri mana ni? Allati, yang kami berkati. Fiha,
padanya. Okey. Allah tak sebut negeri yang kami berkati itu negeri apa. Allah tak sebutkan Syam ke, tapi dalam terjemahan itu tulis apa? Syam. Ha? Tengok. Ada Yaman kan? Ada Yaman. Ada Syam. Kenapa ada dua pendapat? Sebab Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut, ulama berbeza pendapat. Allah tak kata baina Syam. Faham? Jadi yang kata bainal quratu ila Syam ada dalil, ada. Yang mengatakan bainal quratu ila Yaman ada dalil, ada. Sudah ada dalil. Negeri yang diberkati, pendapat yang mengatakan Syam, dalilnya ialah surah Al-Isra ayat 1. Cuba buka. Surah Al-Isra ayat 1. Oh. Baru. Dalam ada. Okey. Cuba kita terjemah. Subhana. Apa dia Subhana? Maha suci. Siapa Maha suci ni? Maha suci daripada apa? Segala kekurangan, kelemahan. Maha suci Tuhan yang allazi asra, yang memperjalankan bi'abdihi dengan siapa? Nabi Muhammad. Lailan. Laila waktu malam kan? Kalau Laila Majnun kan? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram, dari kat mana? Kat Mekah. Ilal masjidil aqsa, kat mana? Yalah, kat mana? Palestin itu Syam lah. Dan Allah sifatkan Syam iaitu Masjid Al-Aqsa allazi barak. Jadi ulama mengatakan negeri ini ialah Syam. Apa dalil? Negeri yang barakna, kami berkati. Sama. Negeri yang kami berkati. Boleh faham? Apa makna berkat? Iaitu Allah berkatkan negeri Syam dengan tanah yang subur, dengan sungai, dengan buah-buahan, dan yang lebih penting daripada itu apa dah? Ada satu lagi. Kebanyakan Nabi Bani Israel berpusat di Syam, di Palestin. Kan? Kita mana nak negeri pada pasir, ada ulama, dengan negeri yang penuh dengan buah-buahan, semua nak yang mana? Walaupun padang pasir. Betul ke? Okey. Pendapat kedua yang mengatakan negeri ini ialah Yaman, hadis Nabi SAW, hadis sahih, riwayat Muslim. Kalau boleh cari, hadis ni pendek je. Nabi kata apa? Allahumma barik lana. Cuba sambung. Fi ma razaqtana. Ada doa lain ke? Fi syamina. Kuat ingatan. Sangat kuat ingatan. Sampai ingatnya satu-satu doa kan, doa makan. Wa yamina. Hadis sah ada. Okey. Daripada Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW berkata, Allahumma barik lana, ya Allah,
Barik. Berkatilah lana untuk kami. Berkatilah untuk kami fi Syamina, di negeri Syam. Dan wa fi Yamanina, di negeri. Di sini yang diberkati ialah Yaman, hadis ni. Sebab doa Nabi supaya Yaman. Boleh faham? Jadi dua-dua ada dalil. Okey. Kita balik pada ayat. Okey, kami jadikan antara negeri Sabak dengan negeri-negeri yang kami berkati. Kami jadikan apa? Quran. Negeri-negeri ataupun kampung-kampung zahirah, yang zahirah dalam bahasa Arab mana yang zahir, yang jelas. Tapi maksud yang jelas tu ialah yang berdekatan. Negeri-negeri yang berdekatan. Kemudian waqaddarna, dan apa dia qaddarna? Kami tetapkan fiha, di antaranya, di antara negeri Sabak dengan Syam, as-sayr, perjalanan. Perjalanan ataupun marhalah. Pernah dengar tak marhalah? Jarak. Marhalah. Sekarang Allah nak bagi kita apa ni? Nikmat. Nikmat apa? Aman. Sabak ni, satu Allah bagi buah-buahan, kebun. Yang kedua, Allah bagi keamanan. Tapi Allah tak kata kami jadikan negeri Sabak aman. Tak. Allah buat perumpamaan, amannya dari segi mana ni? Katalah sini Yaman. Sini Sabak kan. Sabak tu sebenarnya di Yaman. Sini Syam. Berapa jarak ni? Berapa jarak? 2,000. Saya ingat 2,000 ataupun 3,000 kilometer. Jadi Allah nak beritahu sahabat dia aman. Dia biasa pergi ke Syam. Dan dalam perjalanan ni, kami jadikan antara Sabak dengan Yaman negeri-negeri yang zahirah. Negeri yang berdekatan. Jalan sikit jumpa kampung, jalan sikit jumpa negeri, jalan sikit jumpa bandar. Bila sentiasa ada kampung, ada bandar, aman. Biasa tak kalau dah lepas jauh baru jumpa satu kampung? Biasa tak? Itu menakutkan. Tengok Allah nak bagi tahu, bentuk aman ialah negeri itu zahirah. Setiap jarak ada negeri-negeri. Boleh faham? Ni. Kita belajar geografi sikit lah. Ini Yaman. Mana Sabak? Tak ada? Mana? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Sana'a. Hadramaut tak ada. Okey. Yaman kat mana? Syam kat mana? Atas ni. Ni, Syria, Jordan, Palestin. Ini negeri yang haram ni. Tel Aviv. Jadi sini Syam. Sini Yaman.
Dulu duduk kat mana? Mekah. Tak, saya Mekah. Sini Mekah. Ummul Qura. Saya biasa daripada Mekah nak pergi ke Riyadh. Mana Riyadh? Mana? Oh ni. Mekah pergi ke Riyadh dah perjalanan 1000 km dah. Yang Yaman ke Syam ni Sabah. ni Sabah. Sabah. Ini Biladus Syam. Jauh. Mana apa tu? Daripada Sabah, orang Sabah nak pergi ke Syam, ada rumah, ada bandar, ada pekan sepanjang perjalanan. Itu maksud zahirah. Menunjukkan apa? Mereka aman. Kita kalau jalan hutan kan, bukit je rasa takut. Jumpa bandar, jumpa pekan, rasa tenang. Dan perjalanan pun tak rasa jauh. Kan? Sebab dapat melihat sesuatu. Okey? Itu pun adalah satu nikmat kepada penduduk Sabah. Okey. Kalau pendapat kedua, dia kata Quran ni ialah Yaman, bukan Syam. Sebab apa dia kata Yaman, bukan Syam? Sebab dia kata, kalaulah maksud Quran antara Sabah ni dengan Syam, dari segi logik. Logik tak? Daripada sini ke sini sentiasa ada kampung, taman, negeri, bandar. Macam tak logik kan? Sebab perjalanan jauh ni. Lepas tu yang kedua, yang mengatakan Qura di sini ialah Yaman juga, bukan Syam, ialah sebab tak ada kesan-kesan. Daripada kalau kita tengok kesan, daripada Sabah sampai ke Syam tu, kesan-kesan ada kampung, ada bandar, tak ada. Maka dia pilih pendapat negeri yang diberkati ialah Yaman juga. Maksudnya apa? Kalau pendapat mengatakan Yaman ialah daripada Sabah nak pergi ke Hadramaut, nak pergi ke Sana'a, semua ada pekan, ada bandar. Boleh faham? Tapi yang mengatakan maksud Qura ialah Syam, dia kata itu pendapat paling tepat. Kenapa? Bila Allah nak begitu aman, pastilah jarak tu jauh, tapi aman. Kalau dekat aman, tak nampak sangat aman. Betul tak? Sini pergi ke Kuala Lumpur aman. Tak rasa sangat lah. Tapi kalau perjalanan jauh tapi aman, itu menunjukkan satu nikmat. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Siru. Berjalanlah. Siru, berjalanlah oleh kamu. Fiha padanya. Pada apa ni? Daripada Sabah ke Syam, berjalanlah. Layali. Kalau satu, laylun, malam. Kalau banyak, layali, malam-malam. Berjalanlah kamu di waktu malam-malam, wa ayyaman, dan siang. Dalam keadaan apa? Aminin, aman. Ini nikmat, aman. Nikmat aman. Lepas tu kalau kita nak pepatah Arab, ad-daru al-jaru qabla ad-dar. Apa maksud? Jar, jiran. Qabla apa dia? Salat sunat qabliyah. Sebelum. Dar, Darul Naim. Darul Azim. Darul Ta'zim. Negeri. Ataupun rumah. Pepatah Arab kata jiran sebelum rumah. Siapa faham? Sebelum beli rumah, beli jiran dulu. Kenapa tengok jiran dulu sebelum beli rumah?
Sebab takut tak dapat nikmat aman. Kita beli rumah dah, cantik dah, selesa dah. Tapi jiran perompak aman tak? Tak. Sebab itulah Asiah isteri Firaun, bila dia minta doa, dia minta apa dulu? Ha? Apa doa Asiah tu? Rabbi Firli. Rabbi Ibnili. Cuba baca. Rabbi Ibni Li Indaka Baitan Fil Jannah. Okey. Cuba terjemah. Rabbi, wahai Tuanku, Ibni. Ibni benalah. Li, for me. Untuk saya. Indaka. Di sisi engkau. Siapa engkau ni? Allah. Ben apa? Baitan. Rumah. Fil Jannah. Jadi Aisyah minta apa dulu? Ha? Dia minta jar dulu. Aku nak sebelah engkau. Baru dia minta baitan. Faham tak? Itu menunjukkan Aisyah ni orang cerdik. Kita masuk syurga je lah. Kat mana-mana pun okey. Kat pintu syurga pun okey. Okey. Boleh? Sebelum ni Allah beritahu, kami bagi pada penduduk Sabak 2 kebun yang besar dan mewah, kan? Tapi akhirnya mereka kufur, Allah buat apa? Allah bagi banjir besar dan hancurkan semua kebun dan tukar kebun yang buah-buah yang pahit dan jarang berbuah. Sekarang, bila Allah bagi nikmat keamanan, apa pula sikap mereka? Kalau mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, ba'id. Apa makna ba'id? Siapa ada baca satu doa yang ada perkataan ba'id? Doa? Iftitah, cuba baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'atal bainal masyriq wal maghrib. Tak baca doa tu. Itu doa iftitah yang paling sahih dan paling kerap Nabi baca. Jadi ba'id, jauhkan baina di antara asfarina. Asfarina apa dia? Perjalanan kami. Subhanallah. Apa dia minta ni benar? Perjalanan tadi, Yaman ke Syam jauh tak? Tapi rasa dekat sebab bandar-bandar aman, kan? Rasa dekat. Tiba-tiba dia minta apa? Jauh. Pasal apa? Tengok Allah nak cerita tabiat manusia, tabiat buruk manusia. Apa tabiat buruk ni? Pendapat pertama, kenapa dia minta jauh? Allah dah bagi dekat, Allah dah bagi aman. Tiba-tiba dia nak jauh, dan bila jauh lagi susah dan lagi bahaya. Tapi dia minta yang susah. Allah nak bagi tu perangai manusia ialah bila duduk dalam satu keadaan dia jemu. Dia nak keadaan yang lain daripada yang lain walaupun susah. Kan? Sama dengan kisah Bani Israel juga. Allah bagi apa? Manna dan salwa. Mudah tak? Mereka buka tingkap, manna dan salwa turun. Tak payah bekerja, tak payah bercucuk tanam, tak ada modal.
Besok buka ada. Besok buka ada. Kan? Nikmat tak? Tapi dia puas tak? Tak puas. Dia minta apa pula? Ha? Dia minta apa? Minta bawang putih, bawang merah. Cuba buka. Surah Al-Baqarah. Ayat 61. Eh? Betul kan? Ah. Okey. Dengar, Allah nak bagi tu perangai buruk manusia dan mungkin ada pada kita. Apa dia? Bila Allah bagi manna dan salwa, dia kata apa? Wa iz qultum, dan ingatlah ta'am makanan wahid. Apa maksud satu makanan? Kan dia ada manna dan salwa, satu kedua. Tapi kenapa Allah kata ta'am wahid? Maksud dia satu hidangan yang sama. Satu hidangan yang sama. Kami tak sabarlah. Dah sedap. Dah tak payah bekerja, tapi boring. Kan? Macam kita lah. Pagi tom yam, tengah hari tom yam. Hari ni, besok tom yam, minggu depan tom yam. Boring tak? Lepas tu sanggup pergi apa ni? Mata'am Hadramaut kat Cyberjaya tu. Kan? Walaupun harganya maut. Ha? Okey. Maka Bani Israel minta pada Musa, fad'u lana. Berdoalah untuk kami supaya apa? Supaya yukhrij lana. Tuhan, engkau mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ar. Dari apa yang yang bumi menumbuhkan. Mim bakliha. Bakliha apa dia? Sayur. Wa kisaiha. Timun. Wa fumiha. Bawang putih. Wa adasiha. Adas. Kacang adas. Wa basaliha, dan bawang merah. Mana semua ni kena usaha tak? Kena cari benih, kena tanam, kena siram, kena jaga, kena baja kan? Yang Allah bagi? Tak perangai manusia. Dan bawang putih dengan mana sedap? Sedap mana lah? Mana apa dia? Madu, salwa, burung. Kita kalau orang bagi bawang dengan burung, ambil apa? Burung kan? Okey, Allah jawab apa? Qala atastabdiluna, adakah patut kamu minta tukar badal? Adakah patut, Allah jawab, adakah patut kamu minta tukar orang sedap, minta tukar dengan apa? Billazi huwa khair, iaitu yang lebih baik, iaitu mana dan salwa kamu tak nak. Yang kamu nak ialah yang kurang baik. Ada akal ke? Orang bagi KFC, dia nak ikan kering, kan?
Kemudian Allah kata apa? Ihbitu Misra. Kalau kamu nak bercucuk tanam, tak payah minta. Ihbitu Misra. Pergilah mana-mana bumi, tanamlah. Fa inna lakum, sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta. Dan lepas tu Allah kata waduribat alaihimuz zillah wal maskanah. Allah menimpa pada mereka kehinaan. Kehinaan. Kenapa? Tak bersyukur. Okey. Allah nak bongkar perangai apa ni? Sifat buruk apa? Ha? Tak bersyukur. Tapi alasan dia apa dah? Yang Allah bagi dah terbaik. Tapi yang dia minta kurang baik. Kenapa? Dia boring, ha? Kenapa dia boring? Kita biasa dengar tak Nabi kita SAW kadang-kadang 3 bulan tak makan. Dan masa gali parit pun Nabi kat perut kan. Dan 3 bulan tak makan tu Nabi Aisyah kata, bila ditanya makan apa dalam tempoh 3 bulan tu, Aisyah jawab apa? Air menera dengan kurma. Nabi boring tak? Tak. Kurma dengan air kosong dengan manan dan salwa, mana lebih sedap? Tapi siapa yang boring? Nabi ke Bani Israel? Pengajarannya apa? Kenapa makanan sedap Bani Israel boring? Nabi kurma tak boring. Kenapa? Apa dah? Bersyukur. Yalah, kenapa? Tak, soalan saya kenapa Bani Israel boring walaupun makanan sedap. Dan Nabi makanan sama juga dan tak sedap, biasa je tapi tak boring. Sebab tu Nabi ada minta tak? Boringlah air dengan kurma boleh, wahai Tuhan bagi mana dan salwa. Tak. Ha? Bukan. Apa yang Allah bagi adalah terbaik. Tapi macam mana nak lahirkan rasa bersyukur dengan semua yang Allah bagi, walaupun makanan yang sama? Macam mana nak lahirkan rasa puas dan tak boring? Ha? Cara kita berfikir. Kamu makan untuk apa? Kalau kamu makan tujuan untuk sedap, kamu akan cepat boring. Tapi kalau makan untuk hidup, untuk beribadat, apa pun yang sama tak kisah. Boleh faham? Sebab hidup Nabi simple je. Betul? Kurma, makan je lah. Sebab apa? Aku bukan makan nak sedap. Aku makan nak ambil tenaga untuk beribadat. Betul tak? Jadi cara berfikir menyebabkan makanan sama tak akan boring. Tapi kalau dalam kepala kita nak makan sedap je, nak makan pahit sikit, komplain. Masin sikit, kan? Betul. Hidup untuk makan. Sebab tu sunnah Nabi, bila ada makanan, kalau tak sedap, Nabi diam. Nabi tak pernah komplain. Kalau tak sedap, Nabi buat apa? Nabi tak makan. Kalau sedap, Nabi makan. Kita kalau tak sedap, buat apa? Waira kan? Sebab mindset kita makan nak sedap, betul tak? Sebab itulah kita sanggup pergi mana-mana, bayar mahal untuk makan sedap, walaupun apa? Kita akan sanggup pergi jauh, bayar mahal untuk makan sedap sebab nak makan sedap. Walaupun terpaksa solat lambat. Sebab solat pula bukan nak sedap, bukan nak khusyuk, nak lepas. Betul? Lepas tu solat cincai. Makan, tujuan lain. Kalau kita tujuan solat nak khusyuk, kita buat terbaik. Tapi makan nak khusyuk, solat tak khusyuk kan? Masa solat, jumpa kunci hilang. Masa makan pernah tak jumpa kunci hilang? Sebab apa? Sebab fokus. Kan? Bapak mertua lalu pun tak sedar. Masa tengah makan, bapak mertua lalu tak sedar. Tapi masa solat, semua lalu sedar. Sebab tak? Ini beza Bani Israel. Dia makan nak sedap. Sedap pun
dia jadi boring. Tapi Nabi makan untuk hidup dan untuk beribadat. Biasa pun tak ada masalah. Ada makan, tak ada puasa. Betul? Jadi, satu sebab. Kenapa diminta jauhkan? Sebab asyik jalan yang sama, aman, dekat, jumpa kampung, boring lah. Macam kita lah. Yang Allah suruh sebenarnya lebih mudah. Betul tak? Tapi yang manusia nak buat yang susah. Allah suruh pergi masjid. Dekat, 3 langkah. Tak, dia pergi panjat gunung tu. Allah suruh solat subuh pukul 5.30. Dia pergi panjat gunung ke 3 pagi. Kan? Nampak tak manusia? Ya Allah suruh sebenarnya lebih mudah. Tapi nafsu ni tak suka buat yang Allah suruh. Bahkan buktinya apa? Dia tak nak buat yang Allah suruh. Bukan sebab susah. Tapi sebab tak sesuai dengan nafsu. Buktinya yang dia buat jauh lebih susah. Allah suruh pergi kelas, dia pergi memancing tengah laut panas tu. Pagi sampai petang kan. Lepas tu balik bergaduh dengan isteri. Ha. Orang pergi pasar setengah jam, dia 1 hari, seekor pun tak dapat. Boleh? Ini pendapat yang pertama. Dia boring sebab benda yang sama. Yang kedua ialah dia minta jauhkan. Kenapa ni? Sebab bila perjalanan dekat, jarak tu ada jumpa kampung, jumpa pekan, jadi mereka tak perlu bawa bekalan. Jalan sikit jumpa kedai kan, jadi tak perlu bawa bekalan. Akhirnya orang kaya dengan orang miskin sama-sama boleh musafir. Jadi orang kaya ni dengki. Dia kata, mintalah jalan ni jauh daripada kampung, jauh daripada bandar, supaya apa? Orang kaya boleh tak bawa bekal banyak. Tapi bila jauh, perlu bawa bekalan, orang miskin tak boleh musafir. Sebab apa? Dengki. Maka dia minta kepada Allah, jauhkan perjalanan kami. Orang kaya biasa bila dia kaya mula dengki, sombong. Okey. Sebab tu Allah kata, wazalamu, dan mereka zalim. Zalim pada siapa ni? Diri sendiri. Apa maksud zalim diri sendiri ni? Apa kezaliman yang paling besar? Kufur kepada Allah. Dan dalam konteks ayat ni, kufur nikmat. Nikmat aman, nikmat kebun dan sebagainya. Maka Allah kata, faja'alnahum. Lalu, kami jadikan mereka ahadisa. Ahadis jamak kepada hadis. Cerita-cerita. Dia terjemah apa tu? Buah mulut apa tu? Buah mulut orang apa dia? Tentang apa? Baik ke buruk? Buruk. Jadi akhirnya orang bercakap pasal penduduk Sabak ni jahat. Kalau nak buat contoh, dia buat contoh penduduk Sabak. Mana itu satu kehinaan kepada penduduk Sabak. Kita terjemah bahasa Melayu, buah mulut. Mulut pun ada buah. Wamazzaqnahum, dan kami hancurkan. Apa maksud hancurkan? Hancurkan apa ni? Mereka berpecah belah. Mereka bergaduh, berperang sesama sendiri. Kullu mumazzaq. Dia terjemah apa tu? Kami hancurkan mereka sehancurnya. Dulu mereka aman, bersatu padu, berkasih sayang. Tapi sebab mereka kufur, Allah pecah belahkan mereka. Jadi punca manusia berpecah, bergaduh apa dia? Kufur. Dan manusia kufur tu bila mereka tolak Al-Quran. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat berapa?
Semua yang berpecah belah, bergaduh tu berpunca daripada menolak Al-Quran. Tengok Allah kata apa? Zalika, yang demikian itu, bahawa sesungguhnya Allah nazzalal kitab, telah menurunkan kitab, iaitu Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran. Semua yang dalam Quran adalah benar. Kemudian Allah beritahu, wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang yang ikhtalafu, mereka berselisih fil kitab, tentang kitab Al-Quran. Maksudnya ada ulama mengatakan sebahagian diterima Quran, sebahagian ditolak. Maka Allah kata mereka ni lafi syiqaqin ba'id, pasti dalam perpecahan yang sangat jauh. Jadi semua punca berpecah ialah sebab jauh daripada Al-Quran. Sebab mereka tolak Al-Quran. Sama ada tolak semua ataupun ambil separuh, tolak separuh. Mesti berpecah. Sekarang kalau kita tengok orang Cina dengan orang Melayu, mana yang lebih parah berpecah? Orang Melayu. Cina nampak macam bersatu kan? Tapi orang Melayu yang suka maki hamun sesama sendiri ialah Melayu. Sebab apa? Tengok Quran je. Sebab Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wajib kamu berpegang dengan satu kitab Al-Quran, dan lepas pegang baru larang jangan berpecah. Mana tak mungkin kita larang orang jangan berpecah selagi mana dia tidak berpegang pada, dia pasti akan berpecah. Mana panggillah buat apa saja, selagi tak pegang pada Quran dia akan berpecah sampai kiamat. Semua ajaran sesat tu puncanya apa? Sama. Kemudian Allah kata apa? Inna fi, sesungguhnya, fi zalik, pada demikian itu. Apa maksud demikian itu tu? Ni, apa yang Allah bagi nikmat pada kaum Sabah, buah-buahan, kebun, kemudian Allah hancurkan. Dan Allah bagi aman, negeri itu dekat, aman, selamat. Tapi akhirnya mereka kufur. Semua tu adalah la ayat. Pasti ada apa? Ada kata tanda, ada kata ibrah. Ada ibrah. Ada pengajaran. Untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Likulli sabar. Bagi setiap sabar. Sabar apa dia? Sabar. Kalau orang sabar macam ni. Kalau orang yang sabar, sabirun. Sabirin kan? Sabirun. Seorang. Sabir orang yang sabar. Tapi kalau sabar, dia panggil sirah mubalaghah, iaitu orang yang sangat sabar. Tersangat sabar. Yang kedua, setiap orang sangat sabar. Dan yang kedua, sangat bersyukur. Okey. Azhar, kita boleh tak berhenti live sekarang, lepas tu kita sambung buat rakaman? Ha? 10:45. Okey. Kenapa Allah kata semua ni ada pengajaran, ada ibrah untuk siapa? Untuk orang yang sabar dan syakur. Soalan dia, kenapa untuk orang yang sabar?
Makna apa? Kalau dia tak sabar, dia tak akan dapat pengajaran. Yang kedua, kalau dia tak syukur, dia tak dapat pengajaran. Maksudnya apa? Contoh, syukur. Macam mana dengan dia syukur, dia akan dapat pengajaran. Kenapa Allah hancurkan segala nikmat yang Allah beri pada penduduk Sabah? Sebab tak bersyukur. Kalau kamu jadi orang syukur, nikmat tu kekal. Bahkan Allah tambah. Dan bila Allah uji dengan ujian, kamu sabar. Dengan sabar tu pun, nikmat kekal. Tapi kalau Allah bagi ujian, kamu tak sabar, Allah tambah lagi dengan musibah yang lain. Boleh faham? Satu. Yang kedua, sabar dan syukur, dua sifat yang paling penting dalam hidup orang beriman. Sabar, syukur. Sabar apa mana? Menahan diri daripada semua benda. Menahan diri daripada apa sahaja yang Allah murka. Termasuklah bila timpa musibah, mengeluh. Allah suka tak? Dia tahan diri daripada mengeluh. Menahan diri daripada marah. Ditahan. Redha. Sebab tu sabar ada berapa tingkat? 3. 3 je. Sabar 3. Apa dia? Pertama, yang kata 3 tadi mana? Pertama? Tak, itu jenis sabar. Jenis sabar. Yang saya tanya tadi, tingkat sabar. Beza tu. Kalau jenis sabar 3. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Kita nak salat kena sabar, kan? Yang kedua, sabar dalam meninggal larangan Allah. Nak berhenti mengumpat, nak berhenti buang masa, nak berhenti membazir, semua perlu sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Itu jenis sabar 3. Yang saya tanya soalan ni, tingkat sabar. Ada berapa? Tingkat sabar. 1, marah. Tingkat sabar yang paling teruk ialah dia marah. Dia marah maksud tak sabarlah. Dan hukumnya haram. Nabi kata, bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi ujian. Dan bila dia marah, Allah marah. Kan? Dia kalau bos kita marah pun, kita dah kecil hati. Suami marah pun, ini siapa yang marah? Hanya kerana kita marah dengan ujian. Jadi hukum, bila Allah uji, kita marah. Okey, ini tahap yang pertama dan paling teruk. Yang kedua, sabar. Bila Allah uji, sabar. Kena tahan marah. Hukumnya, wajib. Mana kalau tak sabar, berdosa. Faham? Orang langgar kereta, musibah tak? Tapi berdosa tak? Orang langgar kita, berdosa tak? Tak. Tapi kita maki dia, dosa tak? Mana lebih besar? Kereta rusak dengan kita marah. Mana lebih besar? Kita marah kan? Tapi yang mana kita lebih sayang? Nampak tak? Allah nak uji kita, nak bagi benda mahal. Apa dia? Redha Allah. Tapi kita tak nampak nilai redha, kita nampak nilai kereta. Kita pun maki orang. Okey. Tingkat yang tinggi daripada sabar ialah redha. Ada orang sabar tapi tak redha. Sabar je, tak marah, tak mengutuk. Tapi hati ni, baru je beli semalam. Kan? Aku kumpul daripada kecil, kan? Hatilah. Tak redha. Apa hukum redha? Sunat. Kalau hukum redha ni wajib, agak-agak ramai tak berdosa.
Yang kat sini dah ramai dah. Ya. Tingkat paling tinggi. Apa dah? Tingkat sabar paling tinggi. Tak tahu. Mana tak pernah lah ni. Sampai tahap tu. Syukur. Syukur. Hukumnya sunat. Macam mana tu? Kalau sabar tak reda, saya buat contoh tadi kan. Kalau sabar dan reda, hati dia puas. Tapi mulut dia tak bersyukur. Tahap paling tinggi, dia tahan marah, sabar. Kemudian hati reda dan mulut dia, Alhamdulillah ala kulli hal. Itu tahap yang paling. Orang langgar kita, terima kasih. Kenapa terima kasih? Sebab saya nak tingkat sabar yang paling tinggi. Itu paling mahal. Kereta saya tak ada nilai. Terima kasih. Sebenarnya Allah nak bagi tingkat ni. Allah nak bagi sabar, reda, syukur. Bila Allah nak bagi, mesti ada ujian. Allah nak bagi tingkat tu, reda, syukur. Caranya apa? Allah bagi ujian. Aku nak bagi benda mahal. Tapi dengan cara, aku nak rosakkan benda yang kamu sayang. Aku nak tengok kamu sayang harta ataupun sayang reda aku. Boleh faham? Tapi masa berlaku tu, kita sedar tak Allah nak bagi yang lebih mahal? Tak sedar. Bila sedar? Lepas 3 hari 3 malam kan? Sebab tu ada seorang wanita duduk di kubur menangis. Bila menangis, sebab apa? Anaknya meninggal. Jadi Nabi datang, Nabi tegur, ittaqillah. 2-3 patah je Nabi kata, ittaqillah. Takutlah pada Allah. Jangan menangis. Itu je. Perempuan tu marah Nabi. Dia tak kenal Nabi. Dia kata, kamu tak menanggung sebagaimana aku tanggung. Tapi dia tak katalah, berat mata melihat, berat lagi mata bahu memikul. Bila Nabi tegur, dia marah Nabi pula. Berapa kali tu? Satu menangis. Yang kedua, marah orang yang tegur. Dan Nabi marah tak pada kita nasihat baik, orang tak terima. Kita kata apa? Bodoh sombong? Tapi Nabi diam, Nabi jalan. Lepas tu bawa orang datang pada dia. Kamu tahu tak siapa yang tegur kamu? Tak tahu. Itu Rasulullah. Ya Allah, menyesal dia. Dia pergi rumah Nabi. Rumah Nabi tak ada guard, tak ada protokol. Tutup pintu je. Rumah kita ada guard. Ada CCTV kan. Bila dia beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak tahu kamu adalah Rasulullah. Nabi jawab apa? Siapa tahu? Nabi kata apa? As-sabru inda sadamatil ula. Apa maksud? Sabar yang sebenar sabar ialah ni yang wajib ni. Ialah inda sadamatil ula. Bila detik pertama kamu diuji. Walaupun dia jumpa Nabi, dia minta maaf, tak dikira sabar dah. Sebab tempoh sabar dah habis. Boleh faham? Orang langgar kata kita maki kan. Lepas tu bagi besok, okey, saya minta maaf. Saya dah boleh sabar sekarang. Dah sabar tu tak dikira. Dah expired dah. Boleh faham? Okey? Sebab tu, Allah kata, semua pengajaran ni hanya untuk siapa? Satu, orang yang sabar. Yang kedua, orang yang syukur. Kenapa dua ni digabungkan? Satu sabar, satu syukur. Tak, maksud saya kenapa? Sabar dan syukur. Bukan sifat lain. Orang yang sabar, jawapan tak menepati skema.
Cuba tengok. Sebenarnya masalah manusia ada dua je. Ada dua je. Satu, Allah bagi nikmat pada dia. Yang kedua, Allah bagi musibah. Betul? Ada yang ketiga. Nikmat pun tak ada, musibah pun tak ada. 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 Kalau orang beriman, bila Allah bagi nikmat, sifat dia syukur. Dan kalau orang beriman, kalau Allah bagi ujian, sifat dia dua je. Kalau dia dua-dua ada pada dia, dia adalah orang beriman yang paling sempurna. Dan hidup dia akan sentiasa bahagia. Cuba buka hadis tu. Ha? Kita tengok hadis ni. Dengar apa yang Nabi cakap. Qala Rasulullah SAW, hadis daripada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ajib tu. Cuba terjemah. Ajib tu aku kagum. Aku kagum. Nabi kagum. Dengan apa ni? Dengan orang kaya? Bukan. Dengan pemimpin? Bukan. Tapi aku kagum dia abrin mukmin. Urusan orang beriman. Dia miskin tak penting, dia kaya tak penting. Dia penting mukmin. Apa sikap orang beriman yang Nabi sangat kagum? Inna amrahu, sesungguhnya urusannya kullahu, semua urusan orang beriman semua baik, tak ada yang tak baik. Semua bersih. Kemudian Nabi hurai, macam mana semua baik itu? In asabahu ma yuhibbu, sekiranya yang menimpanya ialah apa yang dia suka. Dia suka sihat, Allah bagi sihat. Dia suka harta, Allah bagi harta. Maka apa sikap dia? Dia hamidallah. Dia puji Allah. Dia bukan sombong. Maka Allah kata, pujian dia pada Allah adalah kana lahu khair. Dia dapat kebaikan. Jadi Nabi kata kebaikan tu duduk kat mana? Ada dua. Satu, Allah bagi dia yang dia suka. Yang kedua, dia puji Allah. Antara dua, yang mana yang baik? Puji Allah. Bukan nikmat. Sebab kadang-kadang Allah bagi nikmat sihat. Kadang-kadang nikmat sihat menjadikan kita sombong. Kan? Okey. Jadi pujian Allah itu, makna bersyukur adalah baik untuknya. Yang kedua, wa in asabahu ma yakrahu. Sekiranya menimpanya ma yakrah. Tadi ma yuhibbu. Yang ma yuhibbu yang dia suka, yakni ma yakrah yang dia tak suka. Sabar. Maka sabar tu Nabi kata kana lahu khairan. Baginya adalah baik. Apa yang baik? Musibah ke sabar? Sabar. Yang tadi hamidatu makna syukur. Yang ni sabar. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Maka Nabi kata walisa kullu ahad amru kullu khair. Tidak ada seorang pun yang semua urusannya baik kecuali hanyalah dia mukmin. Apa maksud dia? Kalau dia dapat musibah, dia marah. Masa tu, dia tak beriman. Bila dapat nikmat, dia mula sombong. Masa tu, dia tak beriman. Bila dia betul-betul beriman? Bila dapat musibah, dia sabar. Dan bila dapat nikmat, dia bersyukur dan semakin merendah diri. Bukan sombong. Okey. Okey. Okey, sekarang kita cukup setakat ni yang live. Jadi yang live tu boleh sambung tengok kelas Ustaz Usama. Jangan tidur. Ada pun yang nak ikut kelas ni kemudian kita ada rakaman. Nanti boleh buka rakaman. Okey? Boleh? Jadi kita bila ada musibah, kita tahap mana ni? 1, 2, 3, 4. Yang mana? 1. Oh, 1. Dulu 1, kini pun 1. Selama janganlah. Dah belajar tadabbur kan. Naiklah. Naik pangkat dah sikit. Naik 2 lah kan. Kan. Ni yang paling susah ni.
Marah cakap dalam hati. Dia sabar ni lah. Tak pergi redha. Bila kalau hati lagi mengomel, tak redha lah tu. Kalau ucap, nombor satu. Betul ke? Itu nombor satu. Dia nak cakap, buta ke dia tahan? Nombor satu. Nombor dua. Dia nak mengeluh. Nombor dua. Tapi hati tu nak meletup kan? Tapi bila hati, dia sabar tapi hati redha. Tak ada kata apa pun dalam hati. Itu tahap nombor 3. Tapi kalau dia boleh keluar, Alhamdulillah. Sebab engkau bagi ujian inilah aku dapat sabar dan aku dapat pahala yang tidak ada batas. Lepas tu dia buat kenduri kesyukuran. Orang tanya, kenapa Ustaz buat kenduri kesyukuran? Ada naik rumah baru? Tak ada. Ada beli kereta baru? Tak ada. Ada balik Mekah? Tak ada. Habis kenapa? Kereta saya semalam kena langgar. Orang kata, kenapa ni? Sebab tahap sabar yang paling tinggi mesti bersyukur. Jadi saya buat kenduri. Orang kata apa? Kita gila kan? Tapi darjah paling tinggi sekali. Kan? Bukan senang. Okey. Ayat 20. Ayat 20 ni pasal Iblis. Ayat pula kat bawah sekali. Kita nak sambung ke nak sambung akan datang? Akan datang. Itu tahap yang mana? Tahap yang mana tu? Dia boleh jadi tahap 2 iaitu sabar je untuk tunggu 2 kelas akan datang. Okey, cukup. Okey. Dah tadi? Dah. Ada satu lagi ke? Okey, ayat Baqarah 268 ni berkaitan dengan ayat yang kita belum tadabbur. Okey. Cukup ah? Macam mana? Tak, okey. Bila kita ditimpa musibah, apa patut kita ucap? Bila ditimpa apa saja musibah lah. Apa patut ucap? Apa dia? La haula wala. Sabar je. Tak, bukan sunnah Nabi. Bila ditimpa musibah, jangan sebut la haula wala quwwata illa billah. Bukan sunnah Nabi. Tak dapat pahala. Ada siapa mati? Okey. Pertama kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bukan pasal mati saja. Apa saja musibah. Yang kedua sebut alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga doa. Doa apa? Musibah. Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, bagilah pahala dalam musibah ini sebab aku sabar dan ganti dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Doa ni Nabi ajar pada siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ditimpa musibah. Apa musibahnya? Suaminya meninggal, Abu Salamah. Dia pun baca doa tu Nabi ajar. Iaitu, ya Allah, bagilah pahala atas musibah ini dan ganti yang lebih baik. Maka Allah makbulkan. Allah bagi siapa? Rasulullah lebih baik pada bekas suaminya. Jadi kalau kita accident, kita baca doa tu mungkin dapat kereta baru, claim insurans. Okey, ada soalan lain? Orang Cina?
Yang orang tak baca. Ataupun dia punya motivasi orang lain. Okey. Soalan dia, kenapa orang Melayu suka orang Melayu Islam lah, kan? Melayu Islam suka bergaduh. Suka tuduh-menuduh. Tapi orang Cina tak nampak sangat mereka bergaduh, kan? Apa sebab? Sebabnya kena tanya orang Cina. Dia macam ni, Allah sebut dalam Quran. Allah kata, orang kafir ni mustahil dia akan bersatu. Mustahil dia akan berkasih sayang. Mustahil. Sebab dia kufur kepada Allah. Tetapi, bila dia nak menentang Islam, dia akan bersatu. Jahat macam mana? Yahudi dengan Nasara tak sepakat, kan? Tapi bila dia nak menentang Islam, dia bergabung. Kan? Orang Islam pula terbalik. Orang Islam terbalik. Apa dia? Bila nak bersama orang kafir, nampak macam bersatu je. Bila sesama Islam, terbalik. Jadi orang kafir ni nampak macam bersatu, tapi sebenar hati mereka Allah kata berpecah. Kita nampak mereka bersatu sebab pada zahirnya mereka satu matlamat. Nak apa? Dunia. Dunia dan nak menentang Islam. Itu satu matlamat. Kita pula orang Islam sebenar sepatut satu matlamat, nak akhirat. Betul? Tapi sebab kebanyakan orang Islam tak faham, banyak juga nak dunia. Maka berpecahlah. Kan? Bunuh-membunuh. Kan? Anak bunuh bapa, bapa bunuh anak, isteri bunuh suami dan sebagainya. Sebab matlamat bukan akhirat tapi dunia. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم